Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa pasal apa? Ratu Naga pula dah. Dia dah kena panggil oleh Bukit Aman dan dia dah perlu bagi keterangan. Sebab apa geng? Sebab apa tiba-tiba polis panggil dia? Polis mesej dia. Sebab ada satu laporan yang dibuat terhadap Ratu Naga disebabkan Ratu Naga dia sebarkan fitnah di sebalik gambar isteri Perdana Menteri Datin Sri Wan Azizah yang bergambar beramai-ramai dengan isteri-isteri presiden ataupun isteri-isteri Perdana Menteri di dalam dunia ini yang hari itu berhimpun dekat New York, dekat Ungar. Jadi memang setiap isteri-isteri presiden ni dah majoriti depa post dekat Instagram kan, depa post dekat Twitter kan, depa post dekat Facebook kan, sehingga kan Datin Sri Wan Azizah pun post dekat dia punya Facebook dan Instagram dia. Depa bergambar beramai-ramai selepas depa ada buat satu program bersama-sama dengan isteri-isteri yang suami-suami ni, yang Perdana Menteri ni, depa ada program depa. Dan isteri-isteri ni takkanlah dia mai duduk saja. Jadi depa buat satu program untuk isteri-isteri dia. Apabila depa dah siap program depa keluar, depa bersantai-santai dan ambil gambar beramai-ramai. So gambar itu diambil sebelum berlakunya tragedi yang berlaku dekat Palestin sekarang. Belum berlaku serangan apa-apa pun. Tapi apabila dah berlaku peperangan ni apa semua, geng-geng ni, Perikatan Nasional ni dah tak ada modal. Dia pergunakan isu tu, dia pergunakan gambar-gambar tu, tiba-tiba dia scroll-scroll, lepas tu dia jumpa gambar tu, dia zoom, lepas tu dia pergi ambil tahu pula siapa dia, Natang Yahoo ni siapa dia. Dia tengok, oh ada isteri, dia tengok isteri, dekat profil isteri dia, ada gambar Datin Sri Wan Azizah. Jadi dia ambil gambar tu dan dia sebarkan. Oh, Wan Azizah ni sokong Israel, Wan Azizah ni itu, Wan Azizah ini. Malah gambar-gambar tu masuk ke dalam kampung-kampung, masuk ke dalam grup-grup WhatsApp, maklum. Ni membawa fitnah yang menipu, mengatakan isteri Perdana Menteri menyokong Israel sebab ambil gambar bersama dengan isteri Perdana Menteri Israel. Jadi disebabkan sebar benda-benda palsu, benda-benda yang merosak dan menjatuhkan imej seseorang, imej isteri Perdana Menteri. So ada daripada Parti Keadilan Rakyat, ada wakil pergi buat laporan polis. So sebab daripada laporan polis itulah polis panggil untuk bagi keterangan dan akan didakwa disebabkan kesalahan. Orang kata apa? Salah guna bahan ataupun salah guna gambar ke apa macam tu untuk nak wujudkan kebencian. Jadi Datin Sri Wan Azizah pun boleh je saman ke apa ke, tapi cuba hangpa tengok kan, Perdana Menteri kita dengan isteri dia ni pada aku lah bukan main baik hati. Hari-hari orang fitnah, hari-hari orang maki, hari-hari orang caci Anwar Ibrahim, tapi Anwar Ibrahim cool. Dia tak ambil tahu langsung. Hang nak kata apa, hang kata. Itu mulut hang, aku tak boleh tutup. Aku ada kerja, aku buat kerja aku. Jadi aku akan bawakan untuk part tu pula baru-baru ni kan, hari Sabtu lepas kan ada buat himpunan Solidariti Palestin. Jadi adalah depa buat tunjuk perasaan, angkat gambar Natang Yahoo ni, lepas tu dengan katanya ada bakar bendera negara I ni apa semua kan. Jadi kehadiran dekat perhimpunan tu memang yang dibuat oleh Perikatan Nasional hanya 10,000. Tapi dengan 10,000 tu depa kata apa hang tahu? Depa kata kerajaan akan tumbang disebabkan 10,000. Sebabkan 10,000 orang ni kerajaan akan tumbang. Allahu Akbar. Tak apalah, jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Morning. Jom sama-sama kita dengar. Kan? Dalam masa yang sama tuan-tuan, Ratu kongsi video berkaitan Wan Azizah Ratu Naga ke Bukit Aman esok. Penyedia kandungan TikTok pro Perikatan Nasional Syarul Emma Rena Abdul Samah atau dikenali sebagai Ratu Naga dipanggil ke Ibu Pejabat Bukit Aman pada Isnin berhubung perkongsian video berkaitan isteri Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah. Syarul Emma yang dikenali sebagai Ratu Naga berkata dia dihubungi oleh unit siasatan jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah YSJ
untuk hadir di pejabat perkara pada jam 10 pagi. Menurutnya, beliau dipanggil berhubung satu laporan polis yang dibuat oleh anggota Parti Keadilan ke atas akaun Instagram @ratunaga mengenai isu akaun Instagram bin Netanyahu. Akaun berkenaan yang memuat naik gambar bersama isteri-isteri pemimpin Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA, termasuk isteri PMX yang hadir minum petang bersama isteri Presiden Amerika Syarikat dan isteri Perdana Menteri Israel katanya. Syarul Ema pada hari Isnin lalu memuat naik satu video rakaman kandungan daripada Instagram Netanyahu yang memuat naik beberapa foto majlis minum petang bersama isteri-isteri pemimpin dunia termasuk Wan Azizah. Tambah Syarul Ema dia akan hadir ditemani peguamnya Zaid Malik. Baik. Fitnah, apa fitnah yang dia main kat situ? Dia kata macam ni. Saya tak ulas lagi benda ni sebelum ini, tapi sekarang saya ulas lah. Dia keluarkan satu gambar, sebab gambar itu sebenarnya yang share adalah Kak Wan sendiri. Wan Azizah sendiri share. So, dia macam ni, UNGA ni, United Nations General Assembly, UNGA ni adalah persidangan ketua-ketua United Nations. United Nations seluruh dunia ni. Yang mana di dalam PBB tu berhimpun, ada persidangan. So, bila dia orang bersidang, dia orang ditemani oleh isteri atau pasangan masing-masing. Sebab ada presiden yang ataupun ketua wanita kan. So, dia datang, tu lelaki. So, ada satu majlis. Majlisnya seperti biasa setiap tahun, even kalau katakanlah Haji Hadi pun jadi Perdana Menteri datang ke situ, maka isterinya kena datang juga. Dan di dalam mesyuarat tersebut, di dalam majlis tersebut, semua wakil-wakil isteri, Perdana Menteri, Presiden dan sebagainya ada di dalam majlis tersebut. Okey. Now, di dalam majlis itu, dan majlis itu bukan dianjurkan oleh bini Netanyahu. Bukan. Tapi dia mainkan cerita seolah-olah Wan Azizah hadir ke dalam majlis yang dianjurkan oleh Israel. Itu dia punya mainan. So, satu majlis yang kita berada within the vicinity, semua orang ada kat situ, termasuklah isteri Israel, Perdana Menteri Israel dan juga isteri Perdana Menteri Malaysia. Bukan setakat itu, isteri, mungkin katakanlah isteri Sultan Brunei, Sultan Brunei pun mungkin ada, contoh saya tak tahu. Mungkin isteri negara orang wakil-wakil negara Islam lain pun mungkin ada, sebab itu adalah majlis yang dianjurkan oleh UNGA. Isteri-isteri ataupun majlis yang untuk isteri-isteri wakil UNGA, United Nations General Assembly. Bukannya program dianjurkan oleh Benjamin Netanyahu. Tetapi dia buat persepsi seolah-olah sedemikian. Now, tuan-tuan, Ratu Naga ni, saya itu komen pendeknya lah. Kita semua bukan bodoh sangat lah nak percaya apa dia cakap tu. Tetapi saya nak cerita mentaliti dia orang, persepsi dia orang ni. Persepsi yang dia nak mainkan ini memang sengaja digambar-gemburkan. Itu benda yang kita tahu. Dan ini taktik yang memang sengaja dicipta. Ini perkara yang memang sengaja dicipta dan diada-adakan untuk nak menimbulkan keresahan rakyat. Okay. Saya bagi contoh, adalah satu TikTokers ni kata, tengok 10,000 perhimpunan Palestin menunjukkan rakyat kerajaan sekarang sedang tergugat. Tuan-tuan, apa kena-mengena 10,000 perhimpunan Palestin tu dengan kerajaan tergugat? Yang datang itu mungkin tak kisah pasal politik negara, tetapi dia menyokong isu Palestin. Mungkin dia tak kisah pun, dia tak sokong siapa-siapa, tak sokong PN pun. Tiba-tiba PN claim, tengok inilah dia penyokong kami. Tak ada kena-mengena. Dia mungkin datang atas dasar kesedaran dia untuk nak menyertai perhimpunan berkenaan dengan Palestin. Berkemungkinan. Dan bukan semua saya jamin yang hadir dalam perhimpunan, katanya 10,000 lah, di KL hari itu menyokong Perikatan Nasional. Saya percaya. Sebagaimana juga ada perhimpunan Perdana Menteri, ada orang PAS datang. Saya pun percaya. Now, cerita dia macam ni. Persepsi itu diwujudkan untuk apa? Dia asal begini, tuan-tuan. Okey, saya nak cerita rahsia cyber trooper. Dia ada dua jenis cyber trooper. Okey, satu cyber trooper yang dibayar. Satu cyber trooper yang memang dah dibayar. Dan Ratu Naga sendiri sebut, ada yang dibayar bulan-bulan ribu, ada yang dibayar bulan ratus, ada yang dibayar puluh ribu, ratus ribu, malah ada yang dibayar juta. Ini Ratu Naga sebut sendiri. Contoh dalam TikTok ni sendiri, tuan-tuan, saya tengok TikTok ni, mungkin dalam ni kurang lah sikit, dalam Facebook saya, YouTube saya ni kurang. Tapi dalam TikTok ni banyak. Dan mereka ni adalah mereka yang dibayar. Saya tak dibayar. Saya memang memegang jawatan Setiausaha Koordinasi Penerangan Parti Keadilan Rakyat. Yang tu tak bergaji. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, yang tu tak ada gaji. Saya dilantik. Alah, mustahil kau ada jawatan tak ada gaji. Lillahi ta'ala, tuan-tuan. Lillahi ta'ala, saya cakap, dapat rezeki ni. Saya tak dibayar gaji. Dan tak perlu bayar gaji saya pun. Saya buat benda tu ada untuk tujuan mempertahankan kerajaan ini. Baik, that's beside the point. Now, itu yang pertama tadi, iaitu mereka yang dibayar. Tapi ada yang kedua, mereka yang sekarang ini
buat benda ni, buat persepsi ni, tunjukkan solidariti kononnya, buat fitnah ni, nak tunjuk kepada pembangkang, tengok apa yang aku boleh buat untuk offer. Faham tak? Ni macam kira portfolio lah, portfolio. Portfolio dia. So dia buat portfolio dia, oh ni aku fitnah, tengok kerajaan sekarang ni gegar dengan aku tak? Dia tunjuk kepada bos dia, tengok bos, aku dah boleh buat ni, soalan saya, berapa nak kena bayar? How much are you willing to pay me in order aku nak bekerja kat sini? Bukan saya kata Ratu Naga, ini adalah dua golongan di dalam geng-geng cyber trooper PN yang ada sekarang ini. Dan PN, kenapa PN sistematik? Dia dua sebab. Kenapa PH, BN ni tak sistematik dalam dia punya cyber trooper ni? Saya boleh cerita sebab saya dalam ni. Saya bercakap ni. Yang pertama, PN, dia ada melantik satu syarikat, bukan daripada dalam PN, satu syarikat ni dia memang khas untuk social media marketing. Syarikat ini dibayar jutaan ringgit untuk, memang dia target, memang kerja dia adalah untuk menasihati tentang social media marketing. Itu yang pertama. Yang kedua, PN berbelanja jutaan ringgit untuk bayar syarikat itu, konsultan, untuk bayar iklan, untuk bayar cyber trooper. Puluhan juta mungkin. Puluhan juta ringgit. Bukan mungkin. Puluhan juta. Untuk mereka nak laksanakan ini. Ini sebelum masa PRN dan juga masa PRU yang lepas. So sekarang ini dia dah kurang dana. Bukan kata tak ada langsung, dah kurang. Jadi kurangnya ini antara menyebabkan beberapa cyber trooper mereka mula panas hati. Tak dibayar. Dana tak dapat. Tapi dia tak nak lah dedahkan kan. Dan menyebabkan mereka sekarang ini ada yang mengundurkan diri. Ada yang nampak macam sendu je dia punya live. Ada. Itu antara golongan-golongan yang ada tuan-tuan. Jadi ini sekarang ni bagi saya Ratu Naga, saya tak tahu which one dia lah. Kan sama ada dia bayar ke ataupun dia menerima menerima ini portfolio dia ke, kita tak tahu. Ataupun mungkin dia sengaja dia nak buat saja, dia nak sakitkan hati. Padahal dia tahu benda tu. Benda tu benda yang very basic. Setiap unggah ni, setiap United Nations General Assembly, isteri-isterinya memang akan ada majlis makan malam atau at least majlis bersama dengan isteri-isteri wakil wakil kepada pemimpin-pemimpin dunia ni. Tetapi dia orang tak kisah. Benda tu tak penting, tak kisah. Yang penting dia berjaya memainkan persepsi tersebut. Itu yang penting. Baik. So all in all, tak apalah tuan-tuan. Kita buatlah sebaik mungkin kita. Bagi saya, macam saya katalah, orang tak tengok kita, orang tengok kita, orang suka kita, orang tak suka kita. Kita live tak ada orang tengok pun, tak ada masalah. Saya live 3 orang je tuan-tuan, mula-mula dulu. Saya mula 2019 3 orang je tengok. Itu pun seorang tu saya sendiri, sebab saya ada phone satu lagi. So 2 orang luar. Satu tu saya sendiri. Kita bermula malam ni. Alhamdulillah malam ni 6-7 ribu orang, 8 ribu orang menonton kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang menonton kita bersama saya di TikTok, di Facebook, di YouTube, di Twitter, dan kepada yang share, yang like, yang retweet, sehingga ada 180 share dalam TikTok. Terima kasih. Tuan-tuan memang terbaik dan tuan-tuan adalah yang sentiasa support saya. Terima kasih saya ucapkan. Penat lelah kita sama-sama hadapi tanpa perlu bayaran apa-apa tuan-tuan. Tanpa perlu jutaan ringgit orang spend. Sebab itu kadang-kadang kita berfikir juga, bukan fikir jutaan ringgit tu tak. Kadang-kadang kita fikir apa yang kita buat, tapi kita kembali kepada nawaitu kita, kepada niat kita. Adalah untuk kita mengembalikan islah, reform. Kita nak kembalikan negara ini jadi negara yang lebih baik. Kita tahu kerajaan sekarang ini dibawa oleh pemimpin yang betul. So kita kena memastikan kita menjadi pagar kepada mereka. Tapi malang, salah satu pagar itu sekarang ini berada di dalam penjara, Ustaz Wan Ji. So saya merindui sahabat saya Ustaz Wan Ji ni tuan-tuan. Setiap kali hari Khamis dia akan call saya, kita akan berbicara, mungkin kadang-kadang berjumpa. Saya merindui beliau. So sekarang ini tiba bulan kedua, insya-Allah kita akan mengutip derma dan kita akan hantar kepada keluarga beliau, dan lebihan itu nanti kita akan tunggu Ustaz Wan Ji keluar dan saya akan pastikan kita akan bagi lebihan itu kepada beliau untuk beliau teruskan kehidupan insya-Allah setelah keluar. Dan juga kita juga bagi kepada lawyer beliau, di mana lawyer itu akan jumpa Ustaz Wan Ji setiap bulan, Saudara Saiful Izham. Ini adalah nombor akaun dia, dan boleh hantar receipt kepada Puan Ana lah. Puan Ana itu bukan saya tuan-tuan, itu admin saya. Baik. Okey geng. Seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi Moni tadi. Okey, aku bawa part yang pasal himpunan dulu. Aku ni inilah pembangangan yang dibawa oleh
puak-puak pentaksub Perikatan Nasional ni. Apa nak kata, ni orang yang 10,000 tu pun ada orang neutral. Ni sahabat aku ni yang naik live bersama dengan aku sini. Dia mengaku, dia pun turun. Dia tak kira parti politik. Dia turun tu sebab dekat dengan rumah dia. Dan apabila ada orang buat program himpunan Palestin, dia rasa hati dia rasa macam berdosa disebabkan rumah dia dekat, dia nampak daripada rumah dia memang rumah dia tinggi atas, lepas tu dia nampak orang dah start berhimpun, dia pun ajak anak dia dan juga isteri dia pi jalan kaki, turun pi berhimpun. Dia tak kira parti politik, memang dia kata ada pimpinan-pimpinan parti PAS apa semua ni. Tapi yang puak ni depa manipulate, depa kata 10,000 tu lah mengatakan tolak kerajaan. Sekarang ni yang hampa berhimpun tu untuk nak tumbangkan kerajaan hari ni kan, untuk apa nak sokong Palestin. Nah, satu ni nampak sangat dan jelas sangat. Himpunan hampa tu, hampa nak politik kan? Hampa nak politik kan program hampa tu. Hampa nak tunjuk hampa lah yang terpaling Palestin, dan hampa nak tunjuk program hampa ni ribuan orang turun. Malah ribuan tu menolak kerajaan. Tapi kena ingat, dekat KL pun walaupun pun ramai, dan Pakatan Harapan punya orang, BM punya orang pun ramai. So demi Palestin, depa sanggup tepikan parti politik kan. Depa sanggup turun-turun berhimpun demi rakyat Palestin. Hampa tak perlulah dia nak spin, dia nak kilas, dia nak pusing kot tu, pusing kot ni. Kononnya himpunan hampa tu demi Palestin, tapi hampa buat ibarat hampa buat himpunan kata tolak kerajaan. Apa jenis orang lah. Zaman Perikatan Nasional memerintah. Ingat ni, dengar ni. Zaman Perikatan Nasional memerintah, zaman Hadiawan jadi duta khas bertaraf menteri, zaman Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa geng, Israel punya kapal terbang boleh lalu ke atas udara bumi kita. Siapa yang benarkan? Siapa yang benarkan? Hampa bayangkan waktu mereka lintah tu, mereka dapat scan apa yang ada di, kalau tak silap aku, mereka lalu kok belah Johor ke ataupun kok belah Subang. Aku pun lupa lah. Cuba bayangkan, mereka ni teknologi mereka ni dahsyat. Cuba bayangkan kalau macam mereka nak trace dekat satu negeri tu apa yang ada, dia hanya lalu dan dia ada scanner dia. Bayangkan dia boleh scan apa yang ada di bumi kita yang dirahsiakan oleh kerajaan untuk nak mempertahankan negara kita. Jika apa-apa yang berlaku, kerajaan akan gunakan benda-benda yang dirahsiakan. Tapi apabila mereka lalu ke atas udara kita, mereka dapat scan, contoh macam scan tu mungkin berpuluh kilometer mereka boleh scan. Habis terkantoi habis. Mereka dah tahu dah apa yang ada di dalam negara kita. Walaupun mereka tak lalu seluruh negara, mereka hanya lalu hanya separuh sikit je. Tengok, rahsia boleh terbongkar. Jadi itulah hampa ni, zaman hampa memerintah hadiah wang pun dia boleh kata, kami berkecuali apa yang berlaku antara Palestin dengan negara A ni. Berkecuali hadiah wang cakap. Jangan lupa geng. Sekarang waktu tu sebab hampa ada di dalam kerajaan. Hari ni hampa jadi pembangkang. Hampa pula tiba-tiba hampa kata hampa lah yang terpaling Palestin. Hampa lah terpaling membela. Zaman hampa, kalau tak silap aku, hanya ratus ribu ringgit saja yang dihantar ke Palestin. Kerajaan hari ni 81 juta dah dikumpul. Kerajaan target 100 juta untuk hantar bantuan kepada Palestin. Hampa tak mampu buat, tak payah sembang. Jadi aku akan bawa untuk yang Ratu Naga. Rupa-rupanya nama dia sedap juga nak bak pergi kat hampa. Nama dia Allahu Akbar, Syarul Iman. Nama bukan main sedap, tapi hati ni busuk. Kalau hampa perasan, video dia dah viral dah. Video dia waktu dia bersama dengan Barisan Nasional sebelum BN tumbang. Dia ada, sebelum dia dipecat daripada UMNO, mereka ada buat sidang media soal jawab terhadap Ratu Naga. Ratu Naga sendiri cakap akan fitnah, akan buat apa saja untuk nak memburukkan Pakatan Rakyat ketika itu. Waktu tu ada PAS, ada PKR, ada DAP di dalam Pakatan Rakyat. Ratu Naga sendiri yang akui. Kita tak lupa nak pergi. Kita bila video tu viral dapat membuka balik otak-otak ni. Dan orang yang sama duduk di dalam Perikatan Nasional, takkanlah dia tak guna strategi yang sama untuk nak
tumbangkan kerajaan hari ini, untuk nak memburukkan kerajaan hari ini. Kena ingat, orang yang naik berkuasa dengan fitnah, dengan duit judi, dengan berasuah, beli undi, tidak ikut apa-apa setiap undang-undang yang dah ditetapkan oleh negara dan juga agama Islam, Allah takkan izinkan dia berjaya. Hang tabaklah duit berapa bilion sekalipun kepada rakyat, Allah takkan izinkan. Sebab yang menggerakkan hati-hati manusia untuk undi hang, untuk sokong hang, hanya Allah. Bukan hang hadiah awang. Bukan hang Ratu Naga. Bukan hang Muhyiddin Yassin. Yalah, baru-baru ni disebabkan Wan Azizah bergambar. Takkanlah waktu program isteri Perdana Menteri ni Wan Azizah kena tanya, mana ada? Mana ada isteri Israel? Mana ada isteri Israel? Hang. Okey, tak mahu. Saya tak mahu ambil gambar. Takkan nak buat macam tu kan? Itu orang kata. Itu bila macam dia pergi sana, dia ada tetamu di sana dan semua tetamu hanya isteri Joe Biden saja daripada US. Isteri Joe Biden yang buat program tu, of course, semua orang tetamu. Takkanlah di antara ramai-ramai tetamu, dia ada, tak mahu, aku nak balik. Fikir logik kan? Kemungkinan besar Wan Azizah pun tak tahu dia tu isteri Israel. Isteri Presiden Israel. Kemungkinan besar. Of course, hak yang dia tahu macam sudah pasti dia tahu isteri Erdogan yang bergambar yang dalam keadaan bertudung tu mestilah Datuk Seri Wan Azizah tahu itu, sebab Anwar Ibrahim pun dia dah melawat ke Turki pun dah beberapa kali. Sebab itulah kita boleh tengok gambar. Kalau hampa tengok dekat Insta dia ataupun Facebook dia, macam Datuk Seri Wan Azizah ada upload gambar, ada banyak site, banyak daripada sini kan. Dia duduk bersama dengan isteri Erdogan, Presiden Turki. Jadi puak-puak ni dah habis modal, dah tak ada isu dah tak ada modal. Sebelum berlaku peperangan, Anwar Ibrahim dah bersuara membela Palestin. Apabila berlaku peperangan, Anwar Ibrahim dah bagi ucapan, dah tulis surat apa semua mengecam tindakan Israel. Dan apabila dah ada respon daripada Perdana Menteri kita ni, dan Anwar Ibrahim pun dah bawa ke dalam parlimen, depa tak ada hujah, depa tak ada modal. Sebelum viralnya video tuduhan fitnah busuk tu, cuba tengok mana suara-suara ketua pembangkang. Malah ketua pembangkang, kalau tak silap aku, Taqiyuddin ke ketua pembangkang cakap, kita tak perlulah fikir pasal Palestin di dalam sidang parlimen kita. Sehingga tahu tu ahli parlimen Perikatan Nasional yang bangun dan cakap ini bukan daripada usul ke ataupun apa-apa yang dah ditetapkan di dalam sidang tu, hingga menentang yang macam perbincangan soal Palestin. Cuba apa fikir tengok. Dan bila dah viral video Taqiyuddin, kalau tak silap aku, Taqiyuddin video dia viral, dia menolak perbincangan Palestin di dalam Dewan Rakyat. Mulalah depa tak ada modal, depa nak kena tutup lah keburukan depa tu. Dengan apa? Dengan mainkanlah. Isteri ni ambil gambar. Apa jenis ni geng? Apa jenis orang? Jadi cuba hamba tengok kan, satu persatu depa duk fitnah. Pihak kerajaan jawab, depa cari benda lain, depa cari benda lain. Dan apabila puak-puak depa ni dah tak laku, depa carilah orang-orang besar, hak terbaru depa pergi cari Papa Gomo. Dan Papa Gomo pun start keluarkan video Anwar Ibrahim ni sepatutnya macam ni je. Anwar Ibrahim ni semua menipu je, kata dia diugut lah, apa semua. Habis apa dia berita yang masuk dekat US tu soal ahli parlimen yang bawa usul untuk hentam Anwar Ibrahim, hentam sekat negara Malaysia ni. Cuba hamba tengok, sehingga duk nak sekat hak negara kita. Takkanlah kita nak diam diri. Of course lah kita perlu ada strategi kita. Nasib baik usul tu keluar daripada ahli parlimen, bukan daripada Presiden Amerika Syarikat. Kalau usul tu, percakapan tu, suara tu dikeluarkan oleh Presiden Amerika Syarikat, kemungkinan kita dah terkesan dengan apa yang Amerika Syarikat buat dekat Ukraine, buat dekat Palestin.
menjatuhkan mata wang, tarik, putuskan pelaburan ke apa semua. Jadi apabila puak-puak ni depa dah tak ada hujar, depa tak ada modal, depa kodok spin benda-benda, depa spin pusing. Sedangkan zaman depa pun tak buat, tak mampu buat, dia tak pernah buat pun seperti mana Anwar Ibrahim buat. Dan isu fitnah ni memang depa dah jadi satu budaya demi money. Cuba hangpa tengoklah, cuba hangpa fikir macam ni. Tiba-tiba kawan ni, Papa Gomo ni muncul, cuba hangpa tengok jumlah tontonan, view dia, tiba-tiba dia buat live, jumlah live dia ni naik sampai 16,000, 18,000. 16,000, 18,000. Ni, pemimpin macam Sanusi tu pun, setiap live dia pun beribu-ribu, 15, 16,000. Bayangkan, ni seorang orang yang dipecat daripada UMNO tiba-tiba buat live menyokong Perikatan Nasional, naik sampai berbelas ribu. Apabila dah dibayar duit, dia pun perlulah view. Apabila view boleh dibeli, lagi senang dia buat kerja. So, duit dah dapat. And of course lah, puak-puak PN ni, mereka nak orang buat kerja untuk mereka. Of course lah. Kena bayar lah. Hang bagi duit, baru aku buat kerja. Hang tak bagi duit, aku tak buat kerja. Ataupun hang bagi deposit, baru aku start aku buat kerja. Hang tak bagi deposit, aku tak buat kerja. Jadi, apabila dah dibayar, tiba-tiba buat live kali pertama pun, naik 16,000, belasan ribu, fitnah. Kalau hampa perasan, bermulanya PRN, mereka gunakan Papa Gomo. Dan Papa Gomo ni pula kita pun tahu, kena pecat dengan UMNO, sumber rezeki dia, sumber duit dia habis. Jadi ke mana lagi dia nak bergantung? Kalau tak silap aku, dia ada buka gym. Dia hanya bergantung dengan gym. Jadi tiba-tiba Perikatan Nasional offer untuk dia, dia orang-orang yang dipecat oleh BN UMNO ni, dia pun akan meroyan. Hampa boleh tengok KJ, hampa boleh tengok Tun Faisal, hampa boleh tengok Papa Gomo. Tinggalkan Papa Gomo boleh kata apa, Najib dah keluarkan arahan supaya pengundi-pengundi ahli-ahli UMNO undi Perikatan Nasional. Tak masuk akal. Anak Najib, orang yang paling rapat dengan Najib pun cakap, ayah saya tak pernah cakap macam tu. Saya dah pastikan, saya dah confirm dengan ayah saya, tak ada pun ucapan itu dikeluarkan kepada sesiapa saja. Walaupun mereka kata melalui Ismail Sabri lah, melalui itu, ini, dia perlu orang tu orang ni. No, tak pernah Najib keluarkan ayat tu. So, untuk mereka nak dapat undi, mereka terpaksa lah guna ayat tu. Mengatakan Najib bagi arahan supaya ahli-ahli UMNO undi perikatan. Tak masuk akal. Takkanlah tiba-tiba pula perikatan tu nak membebaskan Najib. Tak masuk akal. Sebab tu orang kata, mereka sanggup buat apa saja. Mereka sanggup buat apa saja demi nak dapat undi. Pentasuk ni, hak penjilat-penjilat ni, dibayar duit, mereka buat kerja, sanggup buat apa saja. Sebab bila satu isu hak yang dibangkitkan, satu isu hak dimainkan, boleh dapat jumlah tontonan yang banyak, boleh dapat sokongan, boleh dapat macam-macam daripada pentasuk hak di bawah ni, lagi syok. Lagi dia pam duit, hang buat lagi, cukup nak lagi, hang pam lagi. Jadi itulah pendedahan dan juga apa yang dijelaskan oleh Ratu Naga yang dah mengaku sendiri sanggup dibayar jutaan ringgit, sanggup buat fitnah untuk nak dapat fulus. Cuba hamba tengok peruntukan untuk JCOM, so di bawah Perikatan Nasional. Kerajaan hari ni peruntukan untuk JCOM hanya 50 juta aja. 50 juta. Peruntukan untuk JCOM zaman PN 100 juta lebih. 160 juta ke 180 juta, di antara tu je. Dan didesak oleh kerajaan macam didesak oleh pembangkang waktu tu, dikurangkan, minta kurangkan. Hanya 20 juta aja daripada hak yang dibawa ke dalam belanjawan. Zaman Pakatan Harapan 1.0 bawah Tun Dr. Mahathir, tak ada geng. Tak ada untuk JCOM ke, jasa ke, tak ada. Bila naik Muhyiddin Yassin ni wujudkan JCOM, sebab tu ada duit. Kemungkinan duit tu puak-puak ni memang dah agih siap dah sebelum pilihan raya. Memang mereka dah, of course lah, mereka akan rancang siap-siap lah. Ini adalah duit. Duit ini untuk mendanai parti kita untuk
buat kerja untuk budak-budak kita. Jadi untuk nak bayar para-para pemfitnah ni dengan guna duit-duit ni, belum masuk duit-duit commission project lagi, belum masuk duit-duit judi lagi. Jadi itulah geng, depa sanggup buat apa saja demi duit. Depa sanggup lah, hampa boleh tengok sekarang ni Dan yang terakhir, orang manusia zaman sekarang sanggup buat apa saja, tak kira halal ataupun haram, yang penting duit. Yang penting duit, yang penting duit. Sanggup fitnah, sanggup buat apa saja, tambah-tambah pula di offer kerja yang relax, kerja duduk rumah, kerja fitnah, kerja mengata dekat orang, yang penting duit masuk. Siapa tak mau kan kerja duduk rumah, buat live, pegang handphone, duduk depan live kan, dan fitnah. Siapa tak mau dibayar ratusan ribu, puluhan ribu. Malah yang macam cakap, siap ada kontrak lagi, ada kontrak untuk fitnah. Sama juga seperti orang yang gila kuasa, orang yang pernah rasa nikmat kuasa, dia akan buat apa saja yang penting dia dapat kuasa, yang penting dia dapat tempat. Apa yang berlaku dekat PAS? Fitnah duk kalah, fitnah tu dah puluh juta dah duk habis untuk bayar saman orang saja. Bukan untuk seorang dua orang, malah dia fitnah semua rata-rata. Dia fitnah saja siapa-siapa yang dapat kuasa, yang tak bersama dengan dia, dia fitnah saja. Yang penting dia dapat undi. Apabila dia dapat undi yang banyak, dia dapatlah kuasa. Padahal dia bukan ahli-ahlinya, dia tak reti apa pun. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada aku. Jangan mudah terpengaruh dengan orang, jangan mudah percaya dengan orang benda yang info kita tak tahu. Jangan terus percaya. Ambil tahu dulu, dengar dan siasat dan dengar penjelasan orang-orang lain dulu. Dengar daripada beberapa pihak, jangan duk dengar daripada satu pihak. Okey, jangan menunjukkan hampa je yang terpaling Palestin, padahal ayat mata pun tak pernah keluar. Sanggup kalau betul-betul hang ada iman sesama rakyat ataupun orang-orang Islam, hang takkan lakukan apa benda yang dilaknat, yang diharamkan di dalam agama Islam. Hang takkan fitnah orang. Jadi terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak antuang. Assalamualaikum.